Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 6. Hari ini kita akan bercerita tentang Hajjatul Wada'. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid, tentu murid-murid dah lihat bukan intro tadi, iaitu berkenaan tentang haji, ibadah haji. Apa yang kita nak belajar hari ini murid-murid? Jom kita lihat, buka muka surat 156. Ustaz harapkan murid-murid bersedia dengan buku teks dan juga buku tulis. Perhatikan dan fikirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Murid-murid, kalau murid-murid nak tahu, ayat ni Allah nak tunjukkan bahawa umur Nabi sebenarnya sudah hampir tiba, kerana tugas Nabi untuk menyampaikan agama Islam tu Allah kata telah sempurna. Maksud bila sempurna, Allah akan ambil Nabi. Maksudnya akan berlaku peristiwa yang sedih. Jom kita lihat, sebelum berlaku apa-apa, kita lihat dulu apa yang nak diceritakan tentang Hajjatul Wada' hari ini. Sekarang kita lihat muka surat 157. Kita nak tengok apakah latar belakang Hajjatul Wada'. Apakah dia? Okey, kita baca bersama-sama. Ayah, ceritakan tentang latar belakang peristiwa Hajjatul Wada' kepada kami. Hakim Farhana, Nabi Muhammad SAW pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji, sehinggalah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah, Nabi Muhammad membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Masya Allah, ramainya bilangan mereka. Bilakah mereka berangkat ke Mekah, ibu? Okey, kita lihat apa ibu dia cakap. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah. Seronoknya dapat mengerjakan haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, murid-murid dah tentu dah nampak kan berkenaan tentang Hajjatul Wada', haji yang mana Nabi lakukan bersama. Ramai yang nak ikut, berapa ribu murid-murid? 90,000 orang yang nak ikut. Bilakah Nabi pergi? Nabi berangkat pergi pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah. Ingat tu tahun ke berapa? Ke-10 Hijrah. Okey, kita lihat lagi. Sekarang kita lihat muka surat 158. Kita nak tahu kronologi ataupun susunan mengikut tertib peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, kita lihat. Yang pertama, Zulqa'dah. Bukan Zulqa'dah, maafkan Ustaz. Zulhulaifah. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini, kemudian berikhram. Ingat peristiwa ni berlaku. Okey, yang kedua, Zutua, iaitu Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini, baginda berhenti dan bermalam. Kemudian, yang ketiga, Mekah. Sampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Seterusnya yang keempat, Mina. 8 Zulhijjah, baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Yang kelima, 9 Zulhijjah, baginda melakukan ibadah wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Okey, dan yang keenam, Muzdalifah. 10 Zulhijjah. Dari Arafah, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Kemudian yang ketujuh,
di Mina semula, iaitu pada 11 dan 11 hingga 13 Zulhijjah, baginda melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Dan yang terakhir sekali, yang ke-8, di Mekah, Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf, kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Inilah kronologi ataupun apa yang kita lihat susunan peristiwa yang berlaku daripada awal Nabi bergerak ke Mekah hinggalah Nabi pulang semula ke Madinah. Sekarang murid-murid buka muka surat 159. Okey, yang ni kita nak bercerita tentang ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad. Ingatkan tadi Nabi ada menyampaikan khutbah? Okey, ini adalah khutbah yang terakhir bagi Nabi Muhammad. Okey, kita dengar. Ini adalah perkara yang penting dan kita kena ambil iktibar dari apa yang Nabi sampaikan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara antaranya. Yang pertama, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Ingat tu, Nabi SAW suruh kita mengeratkan hubungan sesama Islam. Yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam seperti mementingkan perkauman. Nabi tak suka ada orang yang bersifat perkauman. Dan yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Nampak tu betapa pentingnya, betapa hebatnya Nabi ni mengangkat darjat wanita supaya kita kena hormat dan berlaku baik. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Nampak tak murid-murid? Al-Quran dan Sunnah tu jangan kita tinggalkan sebab itulah panduan dan pegangan bagi kita. Seterusnya yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Pentingnya kita mentaati pemimpin kita. Itu pesan Nabi supaya kita jangan melanggar ataupun jangan kita lawan pemimpin kita selagi dia tidak melakukan benda yang tak baik di sisi syarak. Yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan juga haji. Murid-murid, solat tak? Murid-murid puasa tak? Murid-murid dah tunaikan zakat tak? Tentu belum lagi. Tapi solat dan juga puasa kena buat. Okey, dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Nabi pesan supaya jauhi riba. Riba ni apa? Mengambil untung, sesuatu keuntungan melampau daripada orang lain. Okey, jom kita lihat apa yang akan kita pelajari seterusnya. Sekarang kita lihat muka surat 160. Iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Apa yang kita dapat daripada peristiwa tadi? Okey, kita dengar bersama-sama. Farhana, banyak iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' yang telah ayah ceritakan. Ya ayah, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Nampak tak tu? Bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadah haji. Saya tidak akan beralasan dan merungut lagi apabila melakukan sesuatu ibadah. Yang ketiga, kita sebagai umat Islam ataupun kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah mengasihi baginda. Sebagaimana Nabi mengasihi kita, kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir diutuskan Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Dan yang keempat, perhatikan, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita. Mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Berbuat baik dengan semua orang dan menjauhi pergaduhan amat dituntut dalam Islam. Dan yang terakhir sekali, betul. Tu Farhanah, umat Islam mesti hidup bersatu padu. Kita kena hidup apa murid-murid? Bersatu padu kerana setiap Muslim bersaudara. Sekarang kita lihat apakah rumusan yang kita boleh buat setelah kita baca khutbah Nabi ataupun khutbah yang terakhir. Kemudian kita dah lihat apa iktibar yang kita boleh perolehi. Sekarang kita rumuskan, iaitu dalam peristiwa Hajjatul Wada', Nabi Muhammad mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan pesanan buat
umat Islam supaya kita memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi murid-murid, kita kena ambil iktibar dari apa yang kita telah pelajari hari ini. Boleh murid-murid? Semoga Allah berikan kebaikan buat kita semua. Baiklah murid-murid, sekarang soalan untuk pelajaran kita pada hari ini. Soalan bagi pelajaran hari ini ialah, yang pertama, nyatakan iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Murid-murid tolong nyatakan, tulis dalam buku tulis. Yang kedua, sebutkan ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ketiga, tuliskan rumusan daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Ustaz dah terangkan tadi kan. Iktibar dia ada berapa murid-murid? Yang perbualan ibu dengan ayah tadi. Sebutkan ringkasan dia, ada 7 tadi. Ustaz bagi soalan ni tak ikut susunan dalam buku. Jadi murid-murid kena perhatikan betul-betul. Jangan keliru. Okey. Sekiranya ada pertanyaan berkenaan tentang Hajjatul Wada', murid-murid bolehlah personal message dan tanya pada Ustaz. Sehingga kita ketemu lagi. Terima kasih Ustaz ucapkan pada semua murid-murid. Ustaz doakan semoga Allah memberikan hidayah dan kemudahan bagi murid-murid dalam menuntut ilmu semasa PDPR ini. Sehingga kita ketemu lagi murid-murid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ibu bapa atas kerjasama yang diberikan.